Kemudian tuan, sikap manusia. Sikap manusia ni macam mana? Bila Tuhan bagi tahu macam tu, maka Tuhan bagi tahu jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a. Maka dalam surah Fatir seterusnya Allah mengatakan syurga Adnin itu nantilah yang mereka akan masuk bila mereka dapat al-fadlul kabir tadi. Kelebihan yang besar tadi, mereka akan masuk syurga Adnin. Yuhallawna fiha asawira. Mereka akan dipakaikan dengan gelang-gelang yang banyak min zahabin, daripada emas, wa lu'lu'a, dan permata lu'lu'. Lu'lu' ni bahasa Kelantan, lu'la' ialah tu. Walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Maka bila ada di dalam sana, mereka berkata apa? Alhamdulillahillazi azhaba 'annal hazan. Maha suci, segala syukur bagi Allah yang telah menghapuskan daripada kita al-hazan, kebimbangan. Di mana kebimbangan di sini ditafsir oleh ulama apa dia? Al-khawfu minal mahzur, yaitu suatu perasaan yang bergelora dalam jiwa orang yang ada Quran ini. Dia takut kepada benda yang dilarang. Ini perasaan yang hilang dari kita sekarang, yaitu bila melihat benda yang dilarang kita tidak gerun. Sedangkan orang yang ada Quran, bila dia nampak benda-benda yang dilarang, timbul ketakutan dalam diri mereka. Ini yang hari ini kita nak sebut, minta maaf lah. Kita bagus dah, tapi kita tidak rasa gerun bila kita melihat anak kita tidak tutup aurat dengan betul. Kita tidak rasa gerun bila kita melihat isteri kita melawar lebih daripada artis untuk ke majlis kenduri. Bahkan kita bangga isteri kita hebat, pamer kecantikan dia di depan orang lain. Kita rasa pelik. Perasaan yang sepatutnya kita takut itu hilang, timbul satu perasaan lain, gembira bila lihat keadaan macam tu. Kita tak rasa tersentuh pun kalau anak perempuan kita pakai seksi di depan kita, walhal kita baru balik dari masjid. Kita tak rasa, tuan-tuan. Sedangkan benda-benda ini, dia panggil orang-orang ini, orang yang masuk surga ini, dia ada perasaan ini. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Yang kita dulu baca azhaba 'annal adza wa afani, itu hak keluar tandas. Ini bukan, ini maksud ayat ini, orang yang masuk dalam diri dia bila dia tengok benda-benda salah, dia rasa sedih, dia rasa bimbang. Di mana perasaan kita ini? Saya nak sebutlah satu benda yang tak patut berlaku. Benda paling bodoh lah, benda paling kecil sekali, tak patut sebut. Pernah saya tengok, dia sapu-sapu kereta dia dengan tisu. Lepas tu dekat parking ni, dia sapu kereta dia dekat tisu, dekat ni simpan. Bila dia nak pergi, dia buang tisu tu kat luar. Dia makan makanan daripada kenderaan. Dia ambil makanan tu, dia buang atas tempat kereta dia parking. Lepas tu dia baru jalan. Ini orang ini, tuan-tuan, orang mati perasaan. Dia mau kereta dia bersih, tetapi dia tidak fikir jalan raya dan sebagainya itu adalah hak bersama yang perlu dijaga kebersihannya. Ini yang kita panggil orang yang tidak ada perasaan, takut dan bimbang melihat kemungkaran-kemungkaran. Yang Nabi sebut selemah-lemah iman ialah imatatul adha. Ad'aful iman, selemah-lemah iman ialah imatatul adha 'anil tariq. Buang duri daripada jalan. Kita bukan duri, tuan-tuan. Kita buang sampah, makan buah, yang buang keluar. Lepas tu hak paling tak patut berlaku, makan api, sudah habis piang balik ke orang belakang. Berasak kereta. Saya sebut makan api lah, mudah faham. Jangan malu saya. Nanti minggu depan tak nak mari aku pergi malam ni, kena lah. Bukan nak mengena, tuan-tuan. Tuan-tuan rasa sendiri, kalau kita duduk belakang, orang lain makan, baling kena kereta kita, malah kita. Ini yang dipanggil al-khawfu minal mahzur. Tapi orang ini, dia ada perasaan ini, maka dia kata apa? Azahahu anna, Allah telah hilangkan dia daripada kita. Wa arahana, dan Allah telah merehatkan kita mimma kunna natakhawafu, daripada perkara yang kami takut. Wa nahzaruhu min humumid dunya wal akhirah, daripada bentuk kesusahan dunia dan akhirat. Maka tuan-tuan sekalian, balik kepada yang tadi,
Kalau kita nak elak daripada kesusahan ini, mari kita kembali kepada Quran. Amal 3 perkara. Tadi insya-Allah tuan-tuan, baca Quran, banyakkan solat, kemudian bersedekah dan wariskan Quran kepada kita dan wariskan Quran kepada anak-anak kita. Insya-Allah tuan-tuan, Allah akan beri al-fadlul kabir dalam kehidupan kita. Tuan-tuan sekalian. Kemudian pengertian syukur lagi. Termasuk di dalam konsep syukur juga ialah hubungan timbal balas. Bukan timbal tu salah, tak letak L. Hubungan timbal balas di antara ganjaran Allah ke atas hambanya dengan sikap berterima kasih hambanya di atas setiap ganjaran atau anugerah yang diberi oleh Allah. Ini disebut oleh Allah dalam ayat wa izta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Makna ayat ni apa dia? Ceritanya begini. Allah Taala bagi tahu ayat ni ketikanya begini. Walaqad arsalna Musa biayatina. Kami telah hantar Nabi Musa kepada Bani Israel dengan ayat-ayat kami. Di antara perintah suruhan kami, an akhrij qaumaka minaz zulumati ilan nur. Keluarkan kaum kamu wahai Musa daripada kegelapan kepada cahaya. Wa zakirhum bi ayyamillah. Kemudian tolong ingatkan mereka dengan hari-hari Allah, yaitu hari kebangkitan nanti. Ya Allah, ya Tuhanku, bantulah kami. Inna fi zalika la ayatin likulli sabbarin syakur. Kerana pada semua itu sebenarnya ada tanda bagi ayat-ayat Allah tadi untuk setiap orang yang sabar lagi bersyukur. Maka Allah pun ungkit cerita ini. Wa idh qala Musa liqaumihi. Cuba kamu ingat ketika Musa berkata kepada kaumnya, uzkuru ni'matallahi alaikum. Cuba kamu ingat nikmat Allah kepada kamu. Iz anjakum min ali Fir'aun. Ketika dia telah menyelamatkan kamu daripada Fir'aun. Yasumunakum. Mereka telah menyeksa kamu, melumur kepada kamu su'al azab, seteruk-teruk azab. Macam mana? Dengan wa yuzabbihuna abna'akum. Mereka telah membunuh anak-anak lelaki kamu. Wa yastahyuna nisa'akum. Dan membiarkan ibu-ibu mereka hidup. Wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim. Pada demikian itu sebenarnya bala daripada Tuhan kamu azim, sangat besar, bukan bala kecil. Allah Ta'ala cerita kepada Nabi kita keadaan ini. Maka ketika itu Musa pun sebut kepada kaumnya. Ada satu tafsir mengatakan wa ista'azana rabbukum, ni kata-kata Nabi Musa kepada kaumnya. Tapi ada juga tafsir mengatakan ini kata-kata Nabi kepada kaum Muhammad. Ini Nabi Muhammad SAW kepada umat kita. Tak apalah. Wa ista'azana rabbukum. Maka cuba kamu ingat ketika Tuhan kamu memberitahu Rabbukum. Tuan-tuan sekalian, saya nak minta kita fokus kepada kalimah Rabb. Tuhan tak kata wa ista'azzana Allah. Tuhan kata Rabbukum, Tuhan kamu. Jadi sebenarnya inti kepada perasaan bersyukur kepada Allah ni ialah bila kita menghayati ketuanan Allah ke atas diri kita. Yakni kita merasai kita dipunyai, dimiliki oleh seseorang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka wa ista'azzana rabbukum, apa dia Tuhan bagi tahu? La in syakartum, jika kamu sungguh mengenang budi dan merasai apa yang aku anugerahkan kepada kamu, la azidannakum, aku akan tambah kepada kamu. Tetapi wala in kafartum, jika kamu macam tak nampak, kafartum ni tak nampak dan tak kenang budi, tak merasai nikmat itu, inna azabi lasyadid, maka sesungguhnya azabku itu maha kuat. Maka Musa berkata, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an, tapi wahai Bani Israel, jika sesungguhnya kamu dan orang yang ada di bumi ini semua sekali kufur kepada Allah, fa innallaha laghaniyyun hamid, maka itu tak menjadi bekas, tak memberi bekas kepada Allah, kerana Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Walaupun kita tuan-tuan tak ada rasa nak bersyukur kepada Allah, tak ada rasa terhutang budi kepada Allah, nescaya tak mengapa bagi Allah, kerana Allah tidak perlu kepada kita, sebaliknya kita yang perlu.